Assalamualaikum. Tajuk hari ini 4.6 kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, yang pertama kita lihat dulu apakah maksud kemandulan. Okey, kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Okey, kemandulan ni boleh disebabkan oleh suami ataupun isteri ataupun suami dan isteri, kedua-duanya lah. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini punca kemandulan. Okey, persamaan di antara lelaki dan wanita lah. Okey, punca kemandulan daripada lelaki maupun wanita. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Okey, hormon yang tidak seimbang. Organ seks yang cacat ataupun dijangkiti dengan penyakit. Okey, masalah kesihatan seperti kencing manis. Okey, juga akan menyebabkan kemandulan lah bagi lelaki ataupun wanita. Okey, dari segi wanita, faktor wanita, okey, kemungkinan ovari dia tidak dapat menghasilkan ovum. Okey, tube fallopian yang tersumbat. Okey, uterus yang tidak normal, rahim yang tidak normal. Okey, ketumbuhan dalam uterus. Okey, kalau pada lelaki, punca-punca kemandulan yang lain adalah testis yang tidak menghasilkan sperma. Okey, bilangan sperma yang dihasilkan tidak mencukupi lah. Okey, bilangan dia sedikit. Okey, yang seterusnya kualiti sperma yang rendah, maksudnya ada sperma yang rosak lah. Okey, walaupun banyak tapi tidak berkualiti. Okey, yang seterusnya mati pucuk. Okey, itu adalah punca-punca kemandulan bagi lelaki dan wanita. Okey, apakah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah kemandulan ni? Okey, kita boleh lakukan rawatan hormon, pembedahan dan juga kaedah IVF. Okey, apa itu kaedah IVF? Kaedah persenyawaan in vitro. Okey, kaedah persenyawaan in vitro. Okey, sebagaimana gambar rajah dekat ni lah. Dekat sebelah ni. Okey, itu adalah gambar rajah kaedah persenyawaan in vitro lah, di mana sperma dan ovum disenyawakan di luar badan. Okey, selepas disenyawakan barulah dimasukkan semula ke dalam badan wanita lah. Okey, sebagaimana Datuk Siti Nurhaliza tu. Okey, dia juga menggunakan kaedah yang samalah, IVF. Okey, kita tengok yang pertama dulu, rawatan hormon. Okey. Kita beri suntikan lah ataupun ubat-ubatan kepada wanita ataupun lelaki yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon lah. Okey, rawatan yang kedua adalah pembedahan. Okey, pembedahan, kalau tengok gambar rajah tu, okey, dia masalah tube fallopian yang tersumbat. Okey, dia akan lakukan pembedahan lah. Okey, kalau lelaki tu kemungkinan berlaku saluran ductus sperma yang tersumbat. Okey, pembedahan boleh dilakukan untuk menghilangkan masalah tube fallopian tersumbat ataupun saluran ductus sperma yang tersumbat. Okey, kaedah persenyawaan in vitro. Okey, IVF tadi. Ataupun kita panggil bayi tabung uji lah. Biasanya kalau biasa pernah dengar. Okey, IVF ni dipanggil bayi tabung uji. Okey, prosedur ni dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tube fallopian yang tersumbat. Okey, kaedah ni
mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Okey, IVF, embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita lah, akan dimasukkan dalam rahim wanita lah selepas disenyawakan di luar badan. Okey, dilakukan dalam makmal lah. Okey, pencegahan kehamilan. Kaedah pencegahan kehamilan, kita ada pil pencegah hamil, kita ada kaedah implan, penggunaan kondom, IUCD iaitu alat kontraseptif dalam uterus, intrauterine contraceptive di IUCD. Okey, nama dia lah. Okey, vasektomi ligasi. Kalau ingat nama pendek tu tak apa dah, IUCD. Okey, yang seterusnya terlihat bagaimanakah kaedah-kaedah tadi boleh menghalang kehamilan. Okey, yang pertama, pil pencegah hamil ni sebenarnya dia menghalang proses pengovulan. Okey, menghalang proses pengovulan, dia menghalang penghasilan ovum lah. Okey, implan. Okey, awak tengok pada gambar rajah tu. Okey, implan ni dia kecil je. Dia macam mata pensel awak tu lah. Okey, panjang dia lebih kurang dalam 4 cm macam tu. Dimasukkan di bahagian kulit bawah lengan. Okey, penggunaan implan ni dia akan merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Jadi bila ovum tidak dihasilkan, walaupun sperma dibebaskan, tidak akan berlaku proses persenyawaan lah. Okey, maka tidak akan mengandung lah. Okey, dia menghalang penghasilan ovum. Okey, penggunaan kondom. Okey, kondom ni digunakan pada lelaki lah. Okey, dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Okey. Ini adalah IUCD. Dia kecil sahaja, dimasukkan dalam rahim wanita lah. Dia macam payung ni, bila awak tarik, dia menguncup. Bila awak lepaskan tali tu, dia akan mengembang lah. Okey, apa fungsi IUCD? Okey, IUCD ni adalah alat kontraseptif yang dimasukkan ke dalam rahim wanita, iaitu dalam uterus wanita, bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Maksudnya di sini persenyawaan masih berlaku, cuma dihalang daripada menempel pada dinding uterus lah. Okey, bila dia tidak dapat menempel, dia akan disingkirkanlah daripada badan semasa haid. Okey, vasektomi. Okey, vasektomi ni adalah kaedah pembedahan yang dilakukan kepada lelaki, di mana ductus sperma ni ia akan dipotong kemudian diikat. Okey, ductus sperma ni adalah saluran di mana sperma dihasilkan lah. Okey, daripada testis tu. Bila dipotong, maknanya sperma tadi tidak dapat dialirkan keluar lah. Okey, memotong dan mengikat kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. Okey, ligasi. Okey, ni tengok pada gambar rajah tu, ligasi. Okey, tiub falopio yang diikat. Okey, kita potong dan ikat. Okey, kedua-dua tiub falopio ni dipotong dan diikat melalui pembedahan lah. Okey, supaya ovum yang dibebaskan tu tidak dapat disenyawakan oleh sperma. Okey, ovum dihasilkan tapi tidak dapat bertemu dengan sperma, maka tidak dapat disenyawakan lah. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey, sekiranya
selepas berkahwin, masih tidak mempunyai anak selepas 2 ataupun 3 tahun, okay, kita perlu membuat inilah pemeriksaan kesihatan. Okey. Kenapa perlu buat pemeriksaan kesihatan? Apakah kepentingannya kita berjumpa dengan doktor ni? Okey, pemeriksaan kesihatan ataupun ujian saringan yang kita jalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom. Okey, untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan lah. Okey, kita nak kesan simptom awal. Okey, apa yang ditunjukkan oleh badan kita lah. Okey, sekiranya ada masalah, okey, kita boleh kesan lebih awal. Okey, kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat. Okey, masih boleh dirawat sekiranya kita kesan lebih awal. Okey, amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan. Okey, pemeriksaan awal ni dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi lah. Kalau dikesan lebih awal, kita boleh rawat dia dan kos dia lebih rendah berbanding penyakit yang telah merebak lah. Okey, oleh itu kalau kita kesan awal ni, kos rawatan dia lebih rendah. Okey, wang dapat dijimatkan lah. Okey, berbanding kita kesan lewat, kos rawatannya tinggi. Okey, kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Okey, maka habislah tajuk pembiakan manusia. Lepas ni kita akan masuk tajuk pembiakan tumbuhan lah. Okey, setakat itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum.